Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد, Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Limpah hidayah inayah ayah-ayahnya kita dapat sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, sama-sama beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sama-sama berada dalam ilmu dengan penuh keikhlasan yang akan insya-Allah disebut dan didoakan oleh para malaikat. Selawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan dan puan muslimat, mudah-mudahan kita terus mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahawa sesungguhnya kehidupan kita dengan rahmat Allah Taala yang akan memberi makna dan pengertian di sisi Allah. Kalau hidup tanpa rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa-apa yang boleh kita banggakan, ya. Insya-Allah mudah-mudahan tuan kita sedar, kita insaf, dan kita terus berdoa mudah-mudahan kita terus diberi kesedaran oleh Allah, kita terus diberi keinsafan oleh Allah untuk mendekatkan, berusaha mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan setiap pergerakan hidup kita dengan berkat Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-geri dan juga ucapan, tingkah laku, perbuatan kita itu di bawah keizinan dan juga diizin dan juga mungkin diberkati, direstui oleh Allah dan tidak membawa kepada sebarang kelukaan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kehidupan kita itu bermakna dan bernilai di dunia dan juga di akhirat. Tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dikurniakan rezeki, dilimpahkan, dimudahkan, diluaskan rezeki kita, diberi kesihatan dan juga afiat untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah kurniakan kesabaran yang tinggi kepada kita dalam berhadapan dengan sebarang ancaman, sebarang ujian, sebarang apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kita nampak semua yang baik, dan kalau ianya benda-benda yang memang jelas memberi faedah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sekiranya benda itu kita nampak ada musibah atau bala, kita sabar, kita berusaha dan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita akan direstui, diberkati Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, tuan rahmat Allah sekalian, kita rujuk balik kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, jilid yang pertama, bahagian kedua, tentang tanggungjawab yang perlu diberi oleh ibu bapa, oleh guru-guru dan semua mereka yang terlibat diri dengan anak-anak secara langsung, ya, di segi pendidikan sosial, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan berdepan dengan orang ramai, tata susila dengan masyarakat. So dalam malam ini kita akan tumpu kepada adab-adab yang sewajarnya mak ayah didik, adab memberi tahniah kepada orang lain. Kita orang Islam, kita ada tahniah, kita ada takziah kawan dia. Tahniah untuk benda yang baik-baik, jangan cemburu ucap tahniah. Tahniah anda mendapat nikmat Allah. Bagi dia takziah, bukan nak menghina, tapi ucaplah takziah kerana dia diuji. Mudah-mudahan engkau menerima kesabaran. Muslim muslimat rahmati Allah, di antara ada sosial masyarakat yang patut diberi perhatian oleh ibu bapa, oleh guru-guru dalam mendidik anak-anak ini, ialah hidup bermasyarakat pada mereka itu membiasakan adab tahniah serta mengenalkannya
cara-cara dan usul bagaimana nak berikan tahniah yang dapat sesuai dengan keadaan tertentu. Lantaran cara-cara memberi tahniah antara manusia itu memang banyak, maka wajib atas ibu bapa, guru-guru secara umumnya memberitahu kepada anak-anak mereka untuk disampaikan ucapan tahniah dalam apa-apa juga anugerah ataupun yang diperolehi benda-benda yang gembira, benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh memberi manfaat kepada orang itu. Cara tahniah. Ada kata setiap Muslim itu mesti melakukan satu amal soleh dalam kehidupannya untuk dicapai kampahnya atau untuk mendapat pahala di sisi Allah, maka sesungguhnya memberi tahniah kepada sesama Muslim juga adalah salah satu yang dikehendaki. Dapat pahala, dapat mengeratkan silaturahmi, menimbulkan kegembiraan dalam hati-hati manusia. Tidak ada satu kepuasan hidup, tuan-tuan, melainkan kita boleh memberi sesuatu yang kita nak, yang kita harapkan kepada orang. Sama ada orang kita sayang atau orang lain. Itulah konsep Islam. Ya, bukan orang yang kata akhlak Islam tu kita seronok sesuatu, kita nak rampas benda-benda kita seronok bagi kat kita biar orang tak dapat apa. Yang tu namanya hasad dengki. Kita seronok, tak dapatkan kita, dapatkan oleh tahniah. Itu timbulnya. Sabda Nabi SAW daripada At-Tabarani, riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi bersabda, sabdanya, man laqiya akhahu bima yuhibbu liyusarrahu bizalik sarrahu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah. Barang siapa yang menemui saudaranya dengan sesuatu yang boleh mengembirakan hati saudaranya itu, pasti nescaya Allah akan mengembirakannya pula di hari akhirat. Tuan-tuan, numpang keseronokkan manusia di dunia. Apa rasanya? Allah ganti bagi kita seronok di akhirat. Ganjaran dia. At-Tabarani. Dalam riwayat yang lain, At-Tabarani juga meriwayatkan daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, inna min mujibatil maghfirah idkhalaka surur ala akhika al-muslim. Di antara, sesungguhnya di antara hal-hal yang menjamin maghfirah Allah, perkara-perkara amalan yang boleh mendapat dan jaminan garanti dapat keampunan Allah itu ialah kamu berusaha menimbulkan kegembiraan dalam kalangan saudaramu. Tolong bagi saudara kita, dia minta kita bagi, dia minta nasihat, kita tolong, kita tolong, kita buatkan dia, insyaAllah. At-Tabarani juga meriwayatkan daripada kitab Al-Aswal dan juga Al-Kabair daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Nabi bersabda, inna ahabbal a'mali ila Allah ta'ala ba'da al-fara'id idkhalus surur 'ala al-muslim. Sesungguhnya sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala selepas daripada kefarduan. Sebaik-baik amalan lepas daripada benda-benda wajib, benda-benda fardu yang ditentukan oleh Allah ialah kamu membantu idkhal, memasukkan, menggembirakan hati saudaramu. Dia lawan dia nanti penyakit hati lah. Siapa bagi sakit hati, buat fitnah saja-saja, itu memang Allah benci. Tapi kalau tu tiap pagi kau tu seronok, tapi ada bantuan. Jangan duk nyanyi seronok, lawak Raja Lawak Malaysia. Itu tak dapat pahala. Dan dia pula dia ada tujuan lawak jenaka apa semua nak seronok. Senario hak pelakon senario pun dah tobat dah. Dan maksud saya terkejut bila sekali dijemput untuk Usrah Nurani. Dalam riwayat ada Usrah Nurani buka dihimpun seluruh dalam pendengar-pendengar tu buat usrah. Sekali dijemput main dia rasa seronok. Oh, kita usrah ni bincang tajuk-tajuk agama. Sebab otak dia selama dia fikir nak pergi orang gelap seronok. Sama macam awak tak tahu minda macam mana. Rupanya tu bukan menyeronokkan sahabat,
yang digaris pandu oleh Nabi SAW. Ya, nak bagi orang gelap sampai lupa Allah, bukan. Tapi kita nak sejukkan hati orang, nak tenang hati orang, nak sabarkan orang yang gelisah, yang sedih, bagus. Yang volunteer, sukarelawan yang pergi tempat-tempat bencana, cari orang yang trauma, hiburkan hati mereka balik, budak-budak kecil. Allah Akbar, pahala cukup besar. Yang di kalangan mahasiswa ada badan yang menyatukan siapa mau jadi sukarelawan untuk dilatih jumpa dengan makcik-makcik tua-tua. Tak siapa nak sembang. Jadi usahawan sukarelawan pergi sembang, tak ada apa-apa sembang, tapi nak bagi dia tua-tua ni ada hiburan, seronok orang sembang dengan dia. Atau jumpa orang cacat, ikutlah bidang yang kita suka. Maknanya yang tak suka dengan kanak-kanak, pergi kanak-kanak. Rumah anak yatim, rumah badan kebajikan masyarakat, rumah orang yang ada penyakit di hospital, ya, projek dakwah di hospital, tuan-tuan, cukup berkembang. Kita kalau boleh buat satu grup daripada Masjid Tasbih setahun 2 kali jadi ziarah hospital, pergi jumpa, salam, senyum, cukup. Ni adik-adik kita sakit, tetapi tu tuan-tuan berseronok kepada ya Allah. Jadi di antara kerja-kerja Allah kata ba'dal faraid, selepas daripada kepatuhan, selepas daripada amalan wajib, selepas daripada ibadah-ibadah yang wajib, hak paling Allah sayang ialah tuan-tuan bagi orang yang seronok. Allahu Akbar. Tapi ikut panduan. Dalam hadis At-Tabrani juga meriwayatkan daripada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adkhala ala ahli baitin minal muslimin sururan lam yardallahu lahu sawaban dunal jannah." Sesungguhnya siapa-siapa yang boleh menggembirakan ahli keluarganya daripada keluarga-keluarga orang Islam, nescaya Allah tidak ada yang meredai balasannya melainkan syurga. Ada apa syurga, tuan-tuan? Dulu orang susah, dulu orang miskin, dulu orang sakit, sedih, gundah gulana yang ditimpa bencana, trauma kerana penyakit, trauma kerana dulu tsunami. Tsunami dah 10 tahun. Tapi kalau tuan-tuan pergi di sana, di Aceh tu, saya balik bulan lepas, masih ada trauma lagi. Tuan-tuan kalau pergi di Aceh lah ni, tuan-tuan akan jumpa, kalau rezeki lah, di jalan-jalan raya bandar tu akan ada orang pakai uniform, biru tak biru, macam biru tu, baju biru, seluar biru, jalan. Masih trauma 10 tahun. Tapi yang ni dah boleh lepas dah. Dia mana dia lepas daripada tempat pemulihan. Dia pernah berlatih baik, pergi rumah dia, dia balik cari tempat dia. Di tepi pantai ada yang tak balik lagi mana. Tuan-tuan, siapa nak balik? Kita tengok balik dia duk bantu sukarelawan daripada Jerman, sukarelawan daripada Perancis, sukarelawan daripada Eropah, sukarelawan daripada negara-negara barat, sukarelawan daripada Malaysia. Masa mula tsunami, pakat pergi meneru lah, ada 10 tahun dah tak ada. Patutnya dah ada silang. Mungkin orang-orang yang ada pakar yang ngaji bidang tu boleh. So kita bukanlah nak suruh pergi tsunami di Aceh tu. Kita tengok pasal dia. Dan saya rasa bila kita baca ini, siapa yang bersedia, ayo sehari itu kita pergi ziarah orang-orang yang berpatutan untuk gembirakan hati dia. Pasti Allah akan bagi balasan syurga. Dan bagi memberitahunya kepada itu pula ada berikut. Ini yang kita nak baca malam ini. Di antara ada nak beri tahniah, pasal nak beri tahniah kepada orang lain. Yang pertama, menunjukkan kegembiraan dan juga rasa ambil berat kepada ucapan tahniah itu, sebagaimana yang disebut dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim mengenai kisah taubatnya sahabat Nabi Ka'ab bin Malik. Telah berkata Ka'ab, aku telah mendengar orang menjerit mengatakan dengan suara yang tinggi, wahai Ka'ab, bergembiralah kamu, taubat kamu, istighfar kamu yang kamu minta doa pada Allah Subhanahu wa taala telah pun diterima oleh Allah dengan turunnya ayat sekian.
Itu satu contoh. Tuan-tuan kalau dapat pada apa cerita cepat-cepat. Sebagaimana kelahiran Nabi SAW sendiri. Ya, bila Nabi Muhammad dilahirkan oleh Aminah, hamba yang jadi hamba kepada Abu Lahab, lari cepat-cepat balik cerita ke Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kamu dah dapat anak saudara. Dia dimerdekakan on the spot. Itu proses-proses itu kita kena cepatlah benda-benda baik, seronok-seronok cerita orang. Ya. Jadi tuan-tuan, di antara Ka'ab menderita lebih daripada 42 hari, 42 malam. 40 malam pada hari itu sampai salam pun orang tak jawab. Sedih macam mana? Sebab tak pergi perang bersama Nabi SAW. Bukan sahabat tak kasihan, tapi arahan ilahi. Turun ayat wahyu Nabi kata balik lagi dengan tiga orang hantar perang ni. Tuan-tuan, jangan jawab salam. Bayangkan perasaan seorang isteri kepada Ka'ab. Ka'ab bagi salam, minta maaf, tak jawab. Sedih hati dia 40 hari, 40 malam. Tiba-tiba ada utusan Yahudi main promo dia. Dia lah ikut dia Muhammad, buat macam-macam lah dia. Keluar daripada geng Muhammad, main kat kami. Ka'ab lagi bertaubat pada Allah. Ya Allah, jangan uji aku lagu ni. Dah sedih. Semua orang tak mau main semain jemaah, orang tak bercakap, orang tak bagi salam, orang tak jawab salam. Balik isteri pun boikot juga sebab isteri taat pada Nabi SAW. Tiba-tiba main orang Yahudi pula nak curi akidah aku. Sujud lagi, terjawab lagi, ya Allah, ampun dosa aku. Cukup 14 hari tu yang Quran diterima. Dia kata, seorang sahabat lari dengan cepat kata, Allah Tuhan yang Quran maafkan, terima taubat adil, lari cepat-cepat. Ya Ka'ab, doa kamu telah didengar oleh Allah, taubat kamu diterima oleh Allah. Ini yang kita kalau boleh. Tapi jangan berayus kampung tu lah. Kalau dulu orang beranak, Nabi mana ni tengok orang beranak, ni hati. Lah ni, budak anak tu main tengok orang nakal lah. Bukan orang nakal, tengok orang anak. Tak faham. Dulu beranak seorang, nerus kampung pakai main, bawa biskut, bawa ni. Nak pergi tengok budak berambak. Oh, salin. Mak nakal main semua, jiran main semua. Lah, ni siapa tak main dah? Budak tu lah. Budak bayian anak dilahirkan tu besar-besar. Dia pula pergi tengok mak nakal. Tu kalau baik, kalau tak baik, tak pergi tengok siapa-siapa lah. Wallahualam. Itu dia antara. Begitu juga cerita-cerita lain. Mereka mengatakan tahniah kerana Allah telah mengampunkan engkau. Sehingga saya tiba ke tempat Nabi SAW dalam masjid. Di situ baginda sedang duduk dikelilingi oleh orang ramai. Maka Talha bin Abi Ubaidillah segera bangun mendapati aku, berjabat tangan dengan aku, berpeluk dengan aku, mengucap tanya kepada aku. Ka'ab tidak melupakan pengorbanan Talha ayat tersebut tadi. Ka'ab menyambung lagi, apabila saya memberi salam kepada baginda Nabi SAW, sebab itu saya lihat wajah baginda bercahaya-cahaya menerima kehadiranku. Sedangkan dulu Nabi yang berharap jangan bermuamalah dengan Ka'ab. Bukan Nabi bermusuh, tapi itu arahan. Bila dah turun wahyu itu, Nabi pula senyum, seronok, aku puas. Jadi terlalu gembiranya Nabi, lalu baginda bersabda, abshir bi khairi qaumin marra alaika munzu waladat ummuka. Bergembiralah wahai Ka'ab dengan sebaik-baik hari yang berlalu sebelum ni. Baik sungguh pada hari ini, lebih baik daripada kamu dilahirkan. Pada ampunkan Allah. Apa lagi yang kita nak? Time dapat satu orang kata confirmation Allah ampunkan. Itu lebih baik daripada dilahirkan, daripada tarikh perkahwinan, daripada tarikh dapat anak, daripada tarikh ijazah, tarikh dapat kerja, pencet. Tu ialah baiklah juga. Tapi tarikh ketentuan masa yang telah dideklar oleh baginda Nabi SAW, kamu diampunkan oleh Allah. Hebat. Sahabat-sahabat kita, manusia awam itu tuan, orang yang berdosa, orang yang bertobat, teriak tobat setiap malam, tadi termimpi. Mimpi macam-macam. Jelas nampak orang usaha, Allah ampunlah. Pun seronok tak jalan.
sedap tu, betul kan ni? Aku macam tidur termimpi Allah dah sebut, ada orang sampaikan, orang cerita Allah dah ampun dosa aku, pun seronok tak kira. Tuan-tuan, ada satu macam signal, tanda-tanda yang mengembirakan kita, walaupun kita tak cerita kawan. Tuan-tuan, itu kegembiraan yang kita dah bawa dalam hidup kita, anak-anak kita itu mana lebih besar hebatnya daripada hari dapat anugerah hadiah di sekolah dengan hari ditentukan diampunkan oleh Allah. Ini yang bisa berlaku. Abu Dzar Al-Ghifari apabila bertemu dengan seorang sahabat dalam waktu gelap, balik waktu Isya, on the way nak pergi rumah dia, tiba-tiba orang bilang, Assalamualaikum ya Abu Dzar. Dia menjawab, Waalaikumsalam. Siapa dia? Dia pertama abang. Dia kata, boleh tak tuan, aku nak minta bantuan dalam waktu ni. Okey. Awak saya nak minta tuan Abu Dzar jadi saksi depan Allah, saya nak bertaubat depan Allah. Abu Dzar kata, biasalah benda-benda ni. Dia pun berdoa, taubat, kemudian seronok berpeluk-pelukan. Lepas dah seronok peluk-peluk tu sampai teriak. Lelaki lah, jangan silap faham lah. Jadi bila teriak tu, Abu Dzar heran, teriak sungguh. Tetap Abu Dzar pun teriak juga. Dua-dua teriak, dua-dua bahasa apa. Dah habis rendah dah, tanya balik, dia teriak pasal apa? Abu Dzar tanya dulu, dia kata, awak yang aku tak teriak, macam mana tak teriak? Aku dapat orang yang boleh terima sebagai saksi depan Allah. Dah 2-3 hari mencari sahabat mau jadi saksikan tu, tak mau kau ni, tak mau kau ni, tak mau. Siap semua tengok muka aku tak mau jadi saksi. Dosa besar lah kau, dosa teruk, orang tengok muka aku tak boleh marah. Tetap malam ni hang kata aku hang sanggup jadi saksi. Aku seronok. Aku teriak. Dia tangisan air mata gembira. Habis. Lepas tu dia tanya Abu Dzar, yang hang teriak siapa orang? Abu Dzar kata, aku pun menangis kegembiraan macam hang juga. Pasal apa? Sebab aku sedang berpelukan dengan orang yang diterima taubat oleh Allah. Yes. Kita dah peluk dengan orang dosa, cari dosa, ada merendal. Peluk dengan bini lelaki kita pun belum tentu kita dapat pahala. Peluk dengan bini kita, tapi apakah dia climate dapat pahala, belum tentu lagi. Baguslah daripada peluk bini orang. Tu kena jelas tu. Sebab dah orang tak kisah salah dengan bini orang, salah dengan lelaki orang ini relax. Itu dia sosial. Kita kena habak diri selesai. Jadi betul-betul berpelukan dengan orang bertaubat lebih baik. Tuan-tuan bersalam dengan orang minta tu haji, boleh tak tolong saya nak taubat. Tuan-tuan peluk dia, tuan-tuan jaga dia, tuan-tuan bagi penuhi hajat dia, lebih baik. Allah, kita kadang-kadang kita seronok kawan dengan geng kita kan. Geng masih kasih peluk roti canai 12 satu meja kita punya geng. Sebelah tu orang ada mana kita senyum tu dah ubah sikit. Apa salah kita berjumpa orang itu kan? Kalau orang main, yang tu saya tunggu, kalau orang main, budak atau mana orang mana main kita tuan jadi saksi kat saya nak buat baik, hatu utama. Tapi kalau tuan-tuan ada power, kita pergi step kedua, kita pergi cari orang hantar elok-elok dulu. Tak ada power, jangan nak terbiar dengan tuan-tuan hanya. Tak ada kekuatan, tetapi naik fantasia apa, nyanyian tu dengan kita bergetak kepala. Nak tak power kita tak ada. Naik tu bunyi muzik tuan-tuan, kaki getak sendiri dah. So saya ulang, power. Kita pilih power, mungkin ada power. Okey, kita naik semua dengan serabang apa, dia pun getak. Okey. Tapi kalau kita naik seorang-seorang dengan kita goyang, lebih untuk turun cepat-cepat, pergi cari muzik. Jangan untuk biar Allah. Habis. Nombor 2. Adab mengucapkan kata-kata manis dan doa-doa yang maksur dalam benda kita nak ucap tahniah. Mana cakap elok-elok. Pengajaran Nabi SAW menunjukkan kepada kita kata-kata ucapan tahniah itu yang baik-baik, doa-doa yang manis didengar oleh telinga manusia. Setiap muslim harus mempelajari cara menyampaikan tahniah. Sebab kadang-kadang kita ucap tahniah, tapi kawan dengar macam peli. Tahniah hang berjaya, peli ya, jelas pak. Tuan-tuan kena belajar kepada dia lah. Setiap kita
kita ni cara-cara, sebab dia tak sama. Kita pun ada berbagai bangsa. Mungkin tuan-tuan ucap tahniah sama-sama Melayu ke mana. Sama Melayu pun tak sama. Sama-sama orang semayang masjid ke mana. Ucap tahniah kepada orang tak main semayang masjid, tuan-tuan kata apakah dia sejuk hati atau dia rasa macam tuan-tuan perlu. Wallah, kena jaga tu. Cara kita menyampaikan ucapan baik itu kepada orang-orang yang kita berhajat sampaikan, biar dia merasakan memang kita ikhlas, kita bagi itu dengan tulus yang baik. Okey. Lantaran itu hendaklah kita mengenal sebahagian daripada kata-kata doa-doa yang disebut oleh sunnah Nabi SAW dapat ajaran bagi sesuai. Untuk kes gembira ni apa doanya? Yang inilah disebutkan oleh Ustaz Abdullah Nasir Al-Wan beberapa contoh. Contohnya tahniah kepada orang yang baru dapat anak. Nabi SAW sebut, burika laka bil marhuba wa syakarta wahiba wa ruzikhta birra wa balagha ashuddahu. Burika laka bil marhub. Mudah-mudahan Allah berkati dengan anak yang dilahirkan. Wa syakarta wahib, dan mudah-mudahan anda menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah, dan anda diberi ketaatan dan dia akan mencapai usia yang asyad, usia yang panjang dengan keberkatan Allah. Ataupun apa-apa yang berkaitan dengan mudah-mudahan dapat anak yang diberkati Allah. Macam kita apa-apa yang sesuai dengan kita, tak semestinya baca Arab. Kalau boleh Arab bagus, tak boleh pun tak apa. Orang yang terima tahniah itu pula patutnya menjawab, barakallahu laka wa baraka alaika wa razaqakallahu mislah. Mudah-mudahan Allah berkati engkau juga, mudah-mudahan Allah berkati kita semua, mudah-mudahan Allah juga berrezeki macam tu juga kepada engkau. Gimana balik? Tapi tuan-tuan tengoklah umur sama. Kalau Amir bagi tahniah dapat anak, mudah-mudahan Allah berkati. Yalah, saya pun ucap tahniah ke, terima kasih. Mudah-mudahan ustaz pun dapat anak juga. Jangan saya pun tak pomau lah. Tok Imam dah 76 tu jawab dia, mudah-mudahan Tok Imam pun dapat anak balik. Sebab dia kata warazaqallahu mis Allah rezekikan kat kamu juga macam tu. Biar sesuai lah. Bagi kita pun nak seriau nak ucap, takut dia batal balik. Allah, apa-apa yang sesuai. Kata-kata ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Maknanya pernah Nabi jawab pula. Satu, contoh bila dapat anak, kita tak lebih ziarah menikah macam orang kampung dulu tu, jangan tak wish, ingat WhatsApp ke, dengan SMS ke, Twitter, okey lah. Anak sudah apa kita? Anak buah kita, apa-apalah yang berkaitan dengan kita, ataupun staf satu pejabat, semua sekolah saya rasa buku semua pejabat kita ada kata persatuan kelab staf pekerja warga Islam ataupun semua. Di antaranya salah satu program tu sumbangan ketika kahwin, sumbangan dapat anak. Ada setengah tu sumbangan anak sulung saja, setengah tu dah anak pertama di pejabat ni. Terserah tuan-tuan, itu di antara yang baik. Wallah, kita kalau anak perempuan pun tak apa. Anak pertama 1 hadiah, anak nombor 2 bagi 2 hadiah, anak nombor 4 bagi 4 hadiah, anak nombor 7 bagi 7 hadiah. Saya takut tak jadi. Anak pertama dengan tok wan dia bagi, mak tok dia bagi sama, cucu pertama pakak bagi macam-macam. Main anak tujuh, mak ni bini saya beranak tak mahu. Dia kata berbelah diri. Anak pertama lagi 12 nak pergi dah. Sarawak pun tak apa, pergi Pahang pun tak apa, pergi tahu nak mak nak pergi sebab cucu dulu. Ni cucu nombor berapa dapat dia? Cucu nombor 17 biar dia berbelah diri. Tu tak betul. Sepatutnya wish jugalah. Yang tanya nanti insyaAllah mak dapat di sekolah mak pergi. Kau sejuk kecil sikit ni dah. Dia jalan kau. Anak kau tu mak jaga sampai 2 bulan. Urut lagi, bagi makan lagi. Cik ni beranak 3 kali dah. Mak tu sibuk tak main-main.
tuan-tuan, ibu-ibu, pakcik-pakcik ada mata tu kena terakhir tu tegur mak Tuhan. Pasal apa nak pergi belah ustaz saja? Pasal apa nak pergi belah ibu saja? Nu anak aduh. Anak kita juga, nantu kita juga. Apa dia buat apa? Yang ni rapat sekali pergi belah anak dia gelang apa? Hak Johor tu pergi dah 5 tweet dia pun tak bagi. Tak boleh buat alasan. Hak tu semua saya tambah tak dalam kitab. Ya, tuan-tuan please, sebagai ibu ayah kita bagi lekah hadiah. Wish dulu bagi hadiah. Ada yang baik, setiap cucu dia spare lah. Boleh apa? Allah. Yang kedua, contoh tahniah kepada orang yang baru tiba daripada musafir atau pelayaran. Sunnah disebutkan kata Nabi SAW, Alhamdulillahillazi sallamaka wa jama'a syamla bika wa akramaka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kamu sampai balik. Itu yang jadi budaya pergi ziarah orang balik Mekah tu. La pun tak pergi dah, tak dah lah pakat-pakat sibuk. Jadi budaya balik mana ni? Balik mana-mana pelayaran ni. Jadi atau bawa orang balik pun dia boleh ke? Pergi mana pun balik juga. Tak kira. Pergi Kelantan buat balik budu. Orang tak makan pun balik juga. Heran juga. Orang balik apa makan. Budu tak makan tu suruh balik. Ropok orang makan orang balik. Contohnya, segi orang tak main ni, orang tak main. Wallah, gitulah maksud dia. Wa jama'a syamla bika wa akramaka. Dan telah menyampaikan semua cita-citamu dan memuliakan kamu dalam musafir. Sekali apa hajat hampir kerja ke hampir ziarah ke hampir melawat dah dapat semua, mudah-mudahan memuliakan. Jadi ada juga mana tahniah selepas kita balik berpelayaran ataupun bermusafir. Yang munasabah lah, kalau balik Tanjung dah pernah pergi setiap kali teruk. Takkan balik Tanjung kerja dia ustaz saya pergi lah. Ni anak saya pergi outstation Gana buat balik kacang goreng tu isi dia besar ni. Kena pergi pasal balik Gana. Balik daripada Sarawak ke Sabah pun kalau nak pergi lah. Anak pun tak nak pergi pergi lah. Tapi kalau tiap bulan nak pergi Sarawak dah balik juga teruk. Tok Isan Sarawak dia nak pergi. Tuan-tuan congak-congak tengok Allah. Ataupun sebelah siang, jangan kita luar negara, tak semestinya. Apa yang munasabah. Yang ketiga, contoh tahniah bagi orang yang balik jihad. Sunnah disebutkan kepada mereka, Alhamdulillahillazi nasaraka wa a'azzaka wa akramaka. Kalau balik daripada musafir, Alhamdulillahillazi sallamaka. Allah selamat kamu selepas balik musafir. Balik daripada perang, Alhamdulillahillazi nasaraka. Allah memberi kemenangan kepada kamu dan Allah muliakan kamu. Allah beri ingat kemuliaan, kemegahan pada kamu. Kita tak rasa tuan-tuan, tapi saya rasa budaya ATM Angkatan Tentera, kalau kita hantar satu batalion pergi bawah NU, Nation United tu, yang bawah PBB di Somalia ke di Bosnia ke, masa balik tu dia macam ada satu seremoni menyambut ketibaan tentera-tentera kita yang bertugas di luar negara. Mesti ada pegawai besar juga disambut dekat lapangan terbang. Itu budaya. Upacara menyambut kembali balik jihad itu adalah satu keutamaan. Kita wallahu a'lam. Apa-apa yang besar itu di antara. Iaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasai dan lain-lainnya daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali daripada peperangan, apabila masuk saya menyambutnya dan memegang tangannya seraya mengucap, Alhamdulillahillazi nasaraka wa azzaka wa akramaka. Dan boleh juga dikatakan begini, Nabi bisa sebut 2-3 kalimah yang berbeza. Sama, Alhamdulillahillazi sallamaka. Alhamdulillah, segala puji-puji bagi Allah yang menyelamatkan kamu balik daripada perjalanan. Muslimin, muslimat, rahmati Allah, dalam perjalanan, dalam musafir, kan banyak mehnah. Mehnah, saya rasa tak salah. Anak kita drive daripada Johor, Lakin balik sampai ke Pulau Pinang. Tuan-tuan nak sambut. Dia senang. Walaupun jalan dia elok, tapi ke
Ada orang bila anak cucu balik try tu dia tak tidur. Dia tunggu handphone. Kok bunyi kering, ya Allah, tak nak buat tepuk. Kat persing hebat memang koi. Jadi anak kita di mana? Jadi elok ni berdoa, ya Allah selamatkanlah anakku dalam perjalanan. Sebab kita nak balik ni. Patut balik dah ke 8. 8.30 tak sampai lagi kan. Tapi ada orang tak fikir kisah dia anak ramai juga balik tak sampai sudah. Telefon pun tak angkat, pagi suruh pun okey. Allah miskor, rupanya anak accident pukul 3 pagi. Tuan, siapa yang tak bisa kena tak kan. Siapa tak bisa tunggu. Kau besar. Tuan-tuan silap. Betul latih nak balik telefon. Mak, kami on the way. Nak balik daripada KL ke Pulau Pinang. Drive ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat di jalanan. Kita penduduk umur tak sedap duduk. Kalau Alhamdulillah pukul 9 lagi pukul 1 sampai ni. Naik banyak patut sangat lah. Naik flight pun dapat. Tapi benda-benda tu kita kena ada. Sampai Alhamdulillah Allazi sallamaka. Alhamdulillah Allazi nasaraka. Kesoalan tuan. Yang seterusnya, tahniah bagi orang yang baru balik daripada haji, umrah. Sunat kita sebutkan kepadanya, qabilallahu hajjaka wa ghafara zanbaka wa akhlafa nafaqataka. Mudah-mudahan Allah terima hajimu. Qabilallahu hajjaka. Kemudian ghafara zanbaka, mudah-mudahan Allah ampun dosamu. Wa akhlafa nafaqataka, mudah-mudahan Allah gantikan duit ringgit kamu. Tapi umrah habis duit berapa ribu pergi umrah? 10,000. Pergi haji silap-silap 15,000. Jadi mudah-mudahan Allah ganti balik setiap sen. Usul haji umrah selalu saya pegang, jangan bimbang. Memanglah nampak macam ada ustaz duit modal dalam bank 12,000. Saya nak pergi umrah habis 7,000 boleh pegang habis. Tak habis, Allah ganti. Memang kita ambil 7,000 pergi tambang, hotel semua. Tapi insya-Allah rezeki itu Tuhan akan pulang balik. Sahabat-sahabat kita yang bisnes, try. Kalau demi jongak kapitalis ni, pokok barat punya ekonomi memang 7,000 kalau buat modal kan banyak. Try tengok 7,000 yang kita sayang lillahi ta'ala, aku nak pergi umrah juga. Doa di sana. Dia pulang balik macam mana? Min haitsu la yahtasib. Wallahu. Iaitu sebagaimana riwayat daripada As-Sunni daripada Ibnu Umar Al-Khattab, telah datang kepada Nabi SAW seorang anak sedang mengatakan, saya ingin naik haji. Maka baginda Nabi SAW pun berjalan mengiringinya, raya mendoakannya, ya gulam, zawwadakallahu taqwa wa wajhaka fil khair wa kafakal hamd. Wahai anak muda, mudah-mudahan Allah tambah takwamu, Allah akan memimpin kamu kepada yang baik serta mengatasimu dan segala kepayahan musafir kamu ke haji. Kemudian apabila anak muda itu pergi haji dan balik semula, dia sekali lagi menemui Nabi SAW, maka baginda mengucap khas kepadanya, ya gulam, qabilallahu hajjaka wa ghafara zambaka wa akhlafa ma nafaqataka. Kita sebut tadi itu sunnah. Tuan-tuan nak pergi buka, jumpa orang-orang yang alim di kalangan adik-adik kita dulu. Panggil main rumah pun tak apa, tuan-tuan pergi di rumah tunggu pun tak apa. Balik, pergi jumpa lagi. Ada doa-doa dia. Wallah. Kita pun tak buat. Wallah. Doa perkahwinan. Tahniah di atas perkahwinan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Yang ini dah jadi nasyid sekarang. Barakallah. Okeylah, saya setuju. Tak buat nasyid, lupa kita. Nak budayakan kahwin, api nuri tu barakallah pula rumah tu dua-dua mempelai lah. Berkat Allah kepada kamu kedua-duanya. Iaitu sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Daud dan juga Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang yang mau kahwin, baginda akan mengucapkan kepadanya barakallahu laka kalau jumpa dengan mempelai seorang. Kemudian kalau doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma ataupun wa baraka alaika
zalika wa jama'a bainakuma fil khair. Dikekalkan hidup kamu keluarga sampai ke syurga. Itu dulu putih sekalian. Dan ni kita dah baca kadang mudah-mudahan makcik doa jodoh hamba sampai ke mati. Mati seorang lagi nikah lain. Dan doa sekat mati ya. Ada yang doa mudah-mudahan jodoh sampai anak cucu. Dapat anak tak cerai lagi, dapat cucu cerai. Berkat doa orang tua. Ubah sikit doa mudah-mudahan jodoh hamba sampai syurga. Tapi dah tak ada kan. Boleh kau putih sikit. Esok dah kena hari ni terlepas lah. Boleh kot. Ada pernah main kuri main ngaji kan. Tobat tak. Malam ni ada orang main ngaji kan. Ustaz pun. Tapi kalau ubah lah. Dan doa-doa mudah-mudahan diberkati Allah. Ya. Lepas tu nak jumpa orang mulia-mulia. Kita yang kahwin tu kadang-kadang siapa yang tuan-tuan bagi hak nak tepun tawak bagi Ketua Imam. Tak ada apa saya Tok Imam sentuh hak tepun tawak enggak. Tapi Tok Imam apa? Urafan bid'ah. Tu yang kami tak pergi langsung. Dan dia bagi awam mereka kan. Pakat tepun tawak Allah penuh lemui. Kita jaga boleh. Kita doa bukan nak tepun tawak lemui nak buat apa? Doa keberkatan. Wallahu a'lam. Dikekalkan kekursian jodoh itu sampailah ke akhir hayat, sampai ke syurga. Walaupun mati 10 tahun, rasa macam buah baru mati dah, memang terima mati pun, tapi boleh rasa macam baru meninggal. Setengah orang pun mati kemarin, rasa lama lah time kali. Susah Allah. Hak lebih teruk lagi. Cerita terang-terang, main mesej kat saya, mesej tu muruk, saya pun muruk. Bini duk sakit, di bini kali. Punya mangkuk suami-suami sekarang. Dia boring, tak ada apa-apa, bini barah. Sakit kanser, tak dilayan. Dia pun keluar sengat, lain-lain. Tak boleh, aku ni kali. Jauh ni tak kata apa sakit. Lama-lama lagi, buat main pula, bini nombor 2, duduk rumah tu juga. Hang keluar bilik lain. Aku nak dua dengan bini muda. Bagus tak suami itu? Allah. Bukan nak jaga isteri sakit. Saya ulang balik lagi. Kalau mesej itu muruk, saya pun muruk. Kalau mesej itu betul, kita simpati. Janganlah ada suami macam itu. Kita faham ujian Allah macam-macam. Suami isteri dulu baik. Lepas 5 tahun ubah. Dia punya aura dia ubah. Dia punya orang kata apa? Hubungan tu dia naik warna lain lah. 10 tahun kahwin lah boleh, 15 tahun kahwin lah boleh. Tak niat lah saya boleh belajar. Kalau buat keluarga bahagia saya pun boleh pun. Sampai umur 82 naik motor 2 orang main masjid. Tahun ni kita buat kan. Tu saya usah senyum lah. Ambil jaditan. Kena Maulid Rasul ke apa kan, kita try. Mana nak cari tuan-tuan? Saya pun tak ada. Saya tak dapat bagi, kita bagi. Sebab sampai umur begitu boleh main dua-dua ke masjid. Allahu Akbar. Jadi siapa yang tak boleh try, boleh main langsung, dia dapat juga lah kot. Kalau ramai kita undi. Jadi nak hafal kata Allahu Akbar. Selamat tak boleh. Itu dia antara. Kemudian tanya untuk raya. Pagi raya ada Nabi sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kita biasa sebut lepas sembahyang. Lepas sembahyang, lepas buat ibadat, lepas buat baik-baik, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terima daripada kami dan juga daripada kamu semua. Taqabbal ya karim. Itu riwayat daripada Khalid bin Ma'dan. Bahasanya dia telah menemu Wasilah binti Asqa pada hari raya. Kemudian dia berkata taqabbalallahu minna wa minka. Maka dijawab oleh Khalid jawapan yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh kita beramal lepas sembahyang tu, cuba memahami konsep dia. Dan yang akhir sekali malam ini, tuan, tahniah kepada sesiapa yang berbuat baik kepada kamu. Sunat dikatakan kepada siapa yang berbuat baik kepada kita, barakallahu
laka fi ahlika wa malika. Serupa kan? Barakallahu laka. Tapi tambah fi ahlika wa malika wa jazakallahu khairan. Ataupun jazakallahu tu dia ada betul. Mudah-mudahan barakallahu laka kepada kamu Allah berkati, wa fi ahlika dan ahli keluarga engkau, wa malika dan harta benda engkau. Sambung itu. Orang buat baik kita doakan dia, doakan ahli keluarga dia, doakan harta dia. Allahu akbar. Kita yang dapat tak kalau kita tak tolak yang main kita temu ada bersiap doa tu bukan kan ayat kita dah. Barakallahu Ustaz, terima kasih, mudah-mudahan berkat doa kat masjid kita semua anak khairah ni ya Allah Ustaz, doa semua dia bahagia. Jangan dia susah minta duit kita, dia doa kat kita pergi kaya lagi. Kita rumah dapat berapa 1,000 1,412 ke apa. Jadi dia pun tahun lepas main lagi saya boleh tanya pula tahun lepas saya dah tarik tu dia. Tapi budaya berdoa kepada orang yang memberi kat kita tu memang ada tuan-tuan. Cubalah kita bagi kefahaman kerana sebagaimana riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Allah bin Rabi'ah, Nabi SAW telah meminjam kepada aku 40,000. Lalu apabila baginda telah dapat duit, baginda bayar balik hutangnya seraya berkata, lepas Nabi bayar hutang, Nabi sendiri kata barakallahu laka fi ahlika wa malika. Berkatilah Allah pada engkau dan juga ahli keluarga engkau dan harta benda engkau kerana bagi hutang ke aku. Innama jazaa'ul muslifi hamdu wassana. Sesungguhnya balasan orang yang memberi pinjaman itu adalah puji dan terima kasih. Kita bayar hutang dah kata betul. Tak ada hutang bubuk bunga banyak-banyak. Dan orang banyak Tapi kalau tuan-tuan hutang dan kita bayar kali banyak tu juga, subhanallah, mu'alah pada dia. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid baginda Nabi SAW berkata, man suni'a ilaihi ma'rufun fa khalifa ilaihi jazakallahu khairan faqad balagha fis sana. Kalau siapa berbuat baik kepada kamu, ucaplah jazakallah, mudah-mudahan Allah yang memberi ganjaran balasan pada kamu. Maka dia telah menyatakan terima kasih yang sempurna dalam Islam. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, itu salah satu contoh-contoh bagi setiap contoh adalah satu-satu contoh bagi kita nak beri tahniah kepada orang-orang tertentu. Dan yang umumnya akhir sekali pada malam ni, tuan-tuan tengok dapat apa-apa tutup jalan tahniah, terutama anak-anak kita sendiri. Tak salah ayo ucap tahniah pada anak kerana dapat cemerlang dalam peperiksaan. Lepas tu esok adalah tajuk kita lagi. Tahniah tu bukan sahaja dulu saja. Kalau tahniah apa pula cik, jam tangan lah. Bukan je apa Samsung tu lah. Tu pun dia hantar. Tapi ucap tahniah tu yang kita nak pegang lah ni. Baik itu doa. Itu yang paling baik daripada material. Material tu bagi apa? Lah ni kita bagi hak semasa lah. Kat Samsung Note 3 sebut fotografi dia pakai sah. Lepas tu main bulan lepas tukar alif lah, leceh tak salah. Kita bagi pun tak seronok, dia terima tak seronok. Tapi kalau doa barakallahu laka, Allah berkati hampa semua ni, wa fi ahlika, ahli keluarga engkau, wa malika dan seluruh harta engkau. Doa sampai akhir. Itu doa kita boleh akan Allah Ta'ala na'udhu khawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaat daripada apa yang kita baca, dan kita sudahi dengan tasbih kafarah.